Alhamdulillah, terus setia bersama dengan saya dalam Assalamualaikum. Kali ini kita dalam slot penyatim, iaitu Akademi Pengajian Islam Anak-Anak Yatim ASEAN. Dan dengan tajuk kita bersamamu ya Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kita akan bersama dengan ikon penyatim. Masya Allah, hari ini rasa sungguh bertuah. Kita bersama dengan Al-Fadil, Datuk Dr. Haji Muhammad Fazilah Kamsa di studio. Assalamualaikum, Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun lama tak bertemu, tapi sentiasa di hati. Amin. InsyaAllah. Dan juga adik-adik rakan usrah kita daripada Akademi Pengajian Islam Anak Yatim ASEAN, iaitu Muhammad Nur Hakimi Hamzah, adik Muhammad Fairul Nizam Ahmad, adik Nur Adriana Darlisha Muhammad Aizat, dan juga Nur Amani Dahlia Muhammad Aizat. Ni adik-beradik Alhamdulillah. Jadi kita nak teruskan berkenaan dengan kalau dapat boleh Datuk jelaskan kepada kita. Semua orang dah tahu. Anak yatim ni lah anak yang kehilangan, telah kembali pulang sama ada ibu atau ayah. Tapi kita nak apakah maksud ringkas anak yatim yang perlu kita, kenapa kita perlu angkat sangat ni? Anak yatim, kenapa kita perlu jaga sangat ni anak yatim? Silakan. Baik, apa nama Kak Amy? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur ya semua pada anak-anak ya, dan juga Kak Amy dan semua yang dapat menonton. Sebenarnya kalau dari istilahnya kita semua tahulah anak yatim tu yang ada kaitannya dengan perundangan Islam ialah anak yang kehilangan ayah. Ya, sebab ayah ialah orang yang bertanggungjawab dalam mentadbir rumah tangga, memberi nafkah dan sebagainya. Tetapi dari segi bahasanya pula, dari segi bahasa, anak yatim ialah mereka yang kehilangan ayah atau ibu. Itu satu hakikat lah. Ya? Dan bila dah dua-dua tak ada, kita sebut yatim piatu. Dan Nabi SAW jadi yatim sebelum lahir. Baru 2 bulan dalam kandungan ibu, ayah dah wafat. Ya? Ayahnya Abdullah meninggal dunia pada 2 bulan dalam kandungan ibu, dan bila umur 6 tahun mak pula meninggal dunia. Jadi Nabi SAW sejak umur 6 tahun yatim piatu, sejak lahir sudah yatim, 6 tahun yatim piatu. Allahu Akbar, itu dia. Dan saya terpaku melihat Tok Abah boleh panggil Tok Abah ke? Boleh. Kan betul teruk sangat panggil Tok Abah. Melihat Datuk ni sebab daripada kecil, maknanya mungkin saya tak tua-tua kan, tapi Datuk tak tua-tua. Jadi daripada kecil biasa dengan Datuk Dr. Haji Fazlah Mak Kamsah ni. Jadi adik, siapa yang nak tanya? Fairul Nizam, silakan. Kalau macam Tok Abah dah tak ada ayah dan ibu, maksudnya Tok Abah pun anak yatim juga ya? Okey, Allahumma salli ala Muhammad ya. Anak yatim ni untuk mereka yang sejak lahir sampai akil balik. Ya. Jadi macam Tok Abah rasa Tok Abah dah akil balik tau. Dah akil balik kan? Rasa. Tok Abah dah akil balik. Jadi oleh kerana orang yang dah akil balik umur, kalau laki-laki dah 15, 16, tapi you all ya, anda anak-anak ni akan institusikan sehingga umur 18 ya, tak salah. Jadi memang itulah. Jadi macam Tok Abah ni bukan anak yatim lagi. Okey, anak yatim purba. Ya. Tok Abah anak yatim purba Ini anak yatim sebelum purba lah kot. Okey, jadi para penonton dan juga Datuk dan juga anak-anak kita sering mendengar anak yatim ini selalu tersisih daripada norma kehidupan. Sebenarnya ialah sebab membesar, barangkali tak ada ibu, tak ada ayah. Jadi sebenarnya apa peranan kita untuk sebenarnya kita ni berperanan, kita mempunyai satu tanggungjawab. Sebab ini juga dalam hadis Rasulullah sangat memuliakan anak yatim. Jadi sepatutnya kita tak nak ada isu anak yatim rasa tersisih, walaupun memang secara hakikatnya tidak mempunyai ibu dan ayah, tapi ada orang sekeliling sebenarnya yang perlu mengambil tanggungjawab. Jadi bagaimana untuk kita ada rasa cakna dalam masyarakat ini, untuk kita ada rasa sayang kita kepada anak yatim, rasa kita nak santuni anak yatim. Betul. Jadi bagaimana? Terima kasih Amy. Itu soalan yang sangat penting lah. Ya, sebab kadang-kadang kita lihat macam ada juga sebagai anak yatim terbiar. Dalam dunia ni ada lebih kurang, ikut statistik, lebih kurang 150 juta anak yatim, dan setiap 2 minit ada seorang anak yatim mati kebuluran. Allahumma selamat ya. Jadi memanglah ya, bila dulu ya, Tok Abah pun dari sejak kecil memang duduk anak yatim ya. Memang bersama dengan yatim di rumah Tok Abah dengan rumah anak yatim di Sungai Pinang Kelang tu lebih kurang tu lah 50-60 meter je, dekat sangat.
Jadi memang ramai ya anak-anak yatim kalau tidak diberikan bimbingan dan dorongan dan intervensi yang sewajarnya, maka mereka akan mungkin rasa rendah diri. Tapi sebenarnya bila mak ayah ya, Allah ambil mak ayah kita ya, Allah tidak akan ambil kecuali digantikan dengan sesuatu yang lebih hebat. Jadi sebenarnya anak yatim ni oleh kerana mereka tidak ada ibu dan ayah ataupun tidak ada ayah, maka mereka akan Allah berikan, Allah gantikan, Allah compensate dengan kekuatan, kehebatan dan jati diri. Ya, mereka ada sifat tentu berdikari sejak awal seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya kenapa Nabi diyatimkan? Ini semua perancangan Allah yang sangat cantik. Nabi diyatimkan sejak dalam kandungan ibu, lepas tu umur 6 tahun dari yatim piatu sebab nak didik Nabi jadi manusia yang terhebat. Jadi kita ambil iktibar daripada Nabi, bukan cakap kosong ya. Jangan cakap senanglah ya, cuba kita bila Allah ambil mak ayah kita, dia akan gantikan. Sebabnya anda mungkin dulu ada yang 4 orang adik-beradik dan sebagainya, tapi sekarang ada 31 ya. 31 orang adik-beradik. Ya, ada tua abah dia di rumah yatim, ada ibu ya dan sebagainya, ada cikgu. Kita ramai yang menggantikan. Sebab Allah Maha Adil, Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Tapi itulah betul kata Amy, kena ada organisasi, institusi, rumah anak yatim, asrama yang membantu dan orang awam ya, yang orang ramai yang membantu sebab tanpa bantuan, dokongan, maka mereka takut-takut ya tidak seimbang dalam pembangunan diri mereka, insya-Allah. Itu sebabnya di dalam institusi pula mereka belajar teamwork ya, kerjasama, kasih sayang, tolong menolong, sabar. Apa kata tadi? Tok Abah yang bincang ni? Apa nama kata hikmat tadi tu? Semboyan. Semboyan dia apa dia? Semboyan dia. Cuba semboyan. Sebut semboyan tadi. Kita mestilah cepat berubah. Kita mestilah tepati masa. Tepati masa. Kita mestilah ceria. Kita mestilah berakhlak mulia. Kita mestilah bersih. Kita mestilah kemas tersusun. Rumah tersusun. Kita adalah pusat jagaan nombor 1. Ini dia. Ini prinsip. Ini dia punya prinsipal yang diajar, yang dididik, yang diterapkan dan So ini sebabnya bila mereka diinstitusikan, maka insya-Allah mereka akan membangun jadi manusia yang hebat, cemerlang dan bersepadu. Allahu Akbar. Maknanya kekurangan itu sebenarnya menjadikan diorang lebih. InsyaAllah. Kekurangan itu biasa kalau ada satu-satu kata-kata, tekanan itu yang melahirkan kreativiti yang luar biasa. Maknanya semoga dengan kekurangan ini melahirkan anak-anak yang luar biasa. Jadi adik ada soalan kepada Tok Abah, silakan. Tok Abah, Ya. saya selalu sedih sebab balik sekolah selalu seorang diri tanpa mak ayah jemput. Macam mana saya nak hilangkan rasa sedih? Allahumma selamat. Ya. Ini pun soalan Nur Amani yang sangat ya, sebenarnya berlaku yang akan menyentuh hati manusia lah. Tapi itulah ya, ingat ya, anak-anak Amani yang bertanya dan semualah anak ya, bahawa Allah mengikut sangkaan hamba-Nya. Ya, disebut ana inda zanni abdi bi. Ya, so oleh kerana itu ini hadis kursi. Jadi kita kena ingat bahawa apa yang kita fikir itu akan berlaku. Jadi untuk itu kita kena ingat bahawa kita kena berubah cara berfikir. Dan kalau boleh padam dan halang fikiran negatif. Aku ni seorang, aku tak ada mak ayah macam orang lain, tapi aku ada, Allah gantikan sebab Allah tak akan ambil sesuatu daripada hamba-Nya, kau jadi digantikan dengan yang lebih baik. Jadi kita tukar cara berfikir. Tukar cara berfikir bahawa aku walaupun tak ada mak ayah, tapi aku ada orang yang menjaga di rumah anak yatim, ada ibu, ada tok abah, ada ramai dan ada kawan-kawan. Jadi kita kena fikirkan yang baik sebab apa yang kita masukkan dalam kepala kita itu yang takut-takut akan menjadi kita punya prinsip hidup. Dan banyakkan senyum. Bila ingat sedih je, banyakkan senyum. Dan bila ingat sedih dan bila kita tak ada mak ayah dan kawan-kawan, terus baca alhamdulillahi ala kulli hal. Ya, itu satu perkara. Dan bila sedih sangat sampai kita rasa hiba dan rasa tenggelam punca, baca doa yang Nabi ajar. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dari Allah kita datang, pada Allah kita akan beri. Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berikan aku pahala atas musibah ini dan gantikan dengan yang lebih baik musibah ini. Artinya kamu akan diubah ya oleh Allah. Doa akan makbul, hati akan tenang. Walaupun tak ada mak ayah menyambut kita balik sekolah, tapi akan ada penggantinya yang akan jauh lebih baik insya-Allah.
Allahu Akbar. Tak apa kalau kita tak ada mak dan ayah. Biasa mak dan ayah ni adalah antara motivasi terbesar dalam hidup kita. Betul. Selepas Allah dan Rasul. Tapi kita dah tak ada, dah hilang motivasi itu. Jadi bagaimana Tok Abah? Allahumma salli ala Muhammad. Itulah dia. Itulah kadang-kadang kita hilang motivasi sebab puncanya itu, tapi kita balik pada contoh yang terbaik lah. Ya. So Nabi SAW yang telah diyatimkan sejak umur kecil, sejak lahir dah yatim, sejak umur 6 tahun. Jadi walaupun ada datuk, ada pakcik yang menjaga dan sebagainya, sama jugalah. Ni anak-anak pun digantikan ya. Mudah-mudahan untuk mereka yang tidak diinstitusikan, yang tidak di asrama ataupun sekolah rumah anak yatim, ada pakcik, makcik yang mungkin menjaga mereka. Itu satu perkara yang kita ingat. Dan sebenarnya ini dia. So anak-anak yatim atau siapa-siapa pun saja kena ingat bahawa kita ni semua ni adalah fuqara ilallah. Ya, bila disebut dalam surah Al-Fatir ya, Tok Abah ingat surah Al-Fatir, ya ayuhan nasu antumul fuqara ilallah, ya, wallahu huwal ghaniyul hamid. Semuanya kita ni semua perlukan bantuan Allah, sangat fakir kepada Allah. Semua orang. Bukan anak yatim saja, semua orang. Ya, termasuk Amy, termasuk Tok Abah, kita semua perlukan bantuan Allah. Jadi jangan rasa kata terkilan sebab ya, la takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana. Jangan takut, jangan bersedih, Allah bersama kita. Itu satu perkara ya. Kemudian kita ingat bahawa so setiap apa yang kita lakukan, supaya kita nak minta semua ya, orang awam, orang ramai ya, kita dan orang Malaysia ni sangat pengasih, sangat penyayang, sangat pemurah. Jadi itulah kita sama-sama ya terlibat. Kita semua kadang memang nak membantu tapi kadang tak nampak cara, tak nampak peluang ya, tak digerakkan. Cuma bila Ramadan semua sibuknya membantu dengan melimpah ruah. Jadi mudah-mudahan seluruh umat di Malaysia membantu insya-Allah. Insya-Allah. Dan Tok Abah, yang terakhir bila kita rasakan kadang-kadang kita rasa kita dah cukup dah. Kita terlupa kepada ada orang yang tak cukup. Kita tak nampak kat mana ada anak yatim. Rasa macam tak ada pun anak yatim, tak ada pun orang susah. Jadi kita nak bagi tahu kepada semua orang untuk cakna dan prihatin terhadap golongan-golongan ini, dan kita nak kempen. Kempen bukan kempen apa tahu Tok Abah? Kempen untuk kebaikan. Dan ini jugalah memetik sepotong hadis yang membawa maksud orang yang menanggung anak yatim miliknya ataupun milik orang lain. Aku dan dia seperti dua ini. Rasulullah, Nabi mengisyaratkan dengan dua jari baginda Rasulullah SAW di syurga. Maknanya aku dan penjaga anak yatim. Bukan jauh Tok Abah. Betul. Jadi itu bagaimana tepat. kita nak melahirkan cakna itu? Alhamdulillah. So tapi itulah hakikatnya ini. Orang Malaysia tak berasa sebut tadi kan, orang dan yang menonton ni pun, yang menonton pagi ni, yang bersama kita ni Allah pilih ya. Allah pilih orang istimewa. Yang Allah pilih untuk lebih cakna, sama ada kita sendiri secara langsung menyumbang ataupun hebahkan, beritahu orang lain. Dan sebenarnya kami ni pertama pejatim ya. Pejatim pula mendapat kata tu satu ilham lah untuk mewujudkan APIA, iaitu pembinaan Akademi Pengajian Islam Anak Yatim ASEAN yang kita sebut APIA tadi ya. Dan kita memerlukan dana, dan inilah ya kita nak meminta ya, orang ramai, jom ramai-ramai tolong bantu. Kalau kita tak ada kemampuan, beritahu orang lain. WhatsApp grup kita, kawan-kawan kita, sahabat kita, adik-adik kita ya. Dan betul kata Amy tadi, disebut oleh Nabi, ana wakafal ya, wakafilu yatim fil jannah kahatain ya. Aku dengan anak yatim, ya, orang yang menjaga anak yatim adalah seperti ini, seperti dua jari ya, sangat rapat. Dan ingat ya, orang yang menolong anak yatim, menjaga, memelihara dan sebagainya, memang tidak ada ganjaran lain, wajib syurga. Syurga ya. Dan kita bila menyantuni anak yatim, kita akan berjaminan bersama Rasulullah. Allahumma salli alaihi Allahu Akbar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Tepatlah dengan tajuk kita bersamamu ya Rasulullah. Rupanya antaranya ialah kita menyantuni anak-anak yatim. InsyaAllah. Terima kasih banyak kita ucapkan kepada Tok Abah dan anda para penonton telah tertera di kaca TV dan sebagainya. Ayuh, sama-samalah kita untuk menyantuni anak-anak yatim ini. Walaupun mungkin kita bukan kita yang menjaga mereka, tetapi barangkali dengan usaha kita, dengan infak kita, dengan sedekah kita, insya-Allah dapat anak-anak ini melangsungkan kehidupan. Terima kasih banyak acik lah kot kan. Ucapkan kepada adik Muhammad Nur Hakimi Hamzah, Muhammad Fairul Nizam Ahmad, Nur Adriana Darlisha Muhammad Aizat, dan juga Nur Amani Dahlia Muhammad Aizat, dan paling tak dilupakan kepada Tok Abah Dato' Dr. Haji Muhammad Fazilah Kamsah. Dan insya-Allah kepada anda para penonton, terima kasih terus setia bersama kami. Kita nak berehat seketika, kembali selepas ini.